Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita sambung muka surat 32, surah Asy-Syu'ara, ayat 2:18 dan 2:19. Kemudian ayat 79 surah An-Naml, yang mana berkaitan dengan akhlak dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an, ahlullah wa khassatuh. Allahumma rzuqna as-sakinah war-rahmah wa du'a al-malaikah wa dhikra Allahi fi man 'indah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Amin ya rabbal alamin. Alladhi, yang yaraka, dia melihat engkau. Yara, dia melihat. Dia tu Allah, kembali kepada Allah. Ka, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang melihat kamu. Hina, ketika. Taqumu, kamu berdiri untuk sembahyang. Taqumu, qiyam lah. Qama yaqumu qiyam, qiyamus salah, qiyamus salah. Taqumu lis salah. Dia melihat engkau saat engkau bangun untuk sembahyang. Kita boleh letak depan sebagai takdir Allah boleh. Ayat ni boleh bermula dengan Allah. Bahkan dalam ayat sebelum ini pun disebut Allah.
Jadi tuan-tuan letak di depan itu dalam kurungan Allahul ladzi yaraka hina taqum. Allah yang dialah melihat engkau ketika engkau berdiri untuk solat. Itu salah satu maknalah. Ada makna-makna lain, tak apalah, kita ambil yang senang. Ada makna yang alladzi ni dirujuk pada Nabi. Maknanya alladzi yaraka, Rasul Nabi yang melihat engkau hina taqumu, ketika kamu bangun belakang Rasulullah. Itu ada pandangan, tapi orang kata, tapi sahihlah, dalam hadis sahih juga. Saat Nabi SAW membetuli saf sahabat-sahabat dia kata, aku melihat di belakang aku seperti mana aku melihat di depan aku. Kata ulama, Nabi boleh nampak sahabat-sahabat dia ada yang tidak betul saf, walaupun dia tidak berpaling kepada sahabat dia. Ini ada dalam hadis sahih yang disebut dalam tafsir Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir menyebut, maknanya Nabi kata sawu sufufakum, betulkan sah kamu dan rapat-rapatkan supaya kamu tidak berpecah belah dalam keadaan amanlah. Bahawa aku melihat kamu, sesiapa di antara kamu yang tidak betul sah, seperti mana aku melihat di depan aku yang tidak apa-apa yang berlaku depan aku. Ada ulama mentakwilkan bahawa Nabi melihat itu maknanya lihat dengan hati. Dia lihat dengan hati, sebab hati Nabi ni terang seperti lampu. Kita belajar gitu kan, lampu suluh, nurun ala nur. Jadi Nabi melihat. Tapi bagi ana senang cerita, alladzi ni Allah. Sebab taqum itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab ayat-ayat sebelum ni pun begitu. Ayat-ayat sebelum ni, kalau tuan-tuan nak tengok ayat yang lengkap, tengok muka surat 376. 376 bermula dengan ayat 214. Ayat ini berkaitan dengan perintah Allah kepada Nabi untuk berdakwah. Bermula dengan 214. Muka surat dalam Quran kita, muka surat 376. Dia bermula tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat 214, iaitu wa anzir ashiratakal aqrabin. Itu perintah kan. Wa anzir, dan beri peringatanlah ashirataka akan ashirah. Ashirah ni kaum kerabat terdekat, kita panggil ashirah. Ka ni Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Berilah wahai Muhammad kepada peringatan kepada ashirah, orang yang kamu duduk dengan mereka tiap-tiap hari. Al-aqrabi, dan mereka tu yang terdiri daripada keluarga terdekat. Kemudian ayat berikutnya, wakhfid khafdun. Khafdun ni maknanya rendah. Khafdun ni kalau dalam baris kan, barisnya ada 4 baris. Atas dia panggil fathah, baris depan dia panggil dhammah, baris bawah dia panggil kasrah, satu lagi baris mati dia panggil sukun. Cuma baris di bawah ini ataupun sesuatu yang menunjukkan baris di bawah ini dia panggil al-khafdu. Al-khafdu majrurum bil khafdi,
baris bawah apa ni, dia dibawahkan dengan khafdi, dengan baris di bawah. Maknanya wakhfid maknanya rendahlah, rendah kita panggil. Rendahkan janahaka, diri engkau. Janah sayap, janah sayap engkau. Ada dua makna kata ulama. Sayap ni makna kita jalan tu rendah dirilah. Macam masyarakat kita kan, bila jalan depan orang tua dia rendah diri. Itu ikut perintah Rasulullah, Quran tu. Kan? Adab Melayu. Kan? Adab Melayu yang kita tunduk jalan tu. Wakhfid itu perintah Allah kepada Nabi dan umat kita ikut. Bukan budaya Melayu tu, budaya Islam. Budaya Islam yang diperintah wakhfid, jangan kita jalan kita rendah diri dan kita rendahkan tangan kan. Itu wakhfid janahaka. Satu, pada zahir itulah janahaka. Yang kedua, bila kita bercakap dengan orang, kita kena jaga hati. Rendah diri makna rendah hati. Makna jangan kita rasa sombong kan. Jangan kita rasa ni kita lebih. Mungkin kita rasa kita ada kelebihan, tapi orang lain belum tentu kurang. Ada yang lebih daripada kita dalam sudut-sudut lain. Jadi kita kena rasa rendah diri. Wakhfid janahaka, dua lah. Pertama, makna kita berjalan seperti adab Melayu tu, bila lalu ke depan orang tua. Yang kedua, hati kita kena jaga, sebab hati itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sombong apa pun pada hati. Jadi kena tunduk hati, gitu. Kepada siapa kita nak tunduk hati? Liman tabi'aka, limanittaba'aka. Ittiba'. Ittiba' ni wajib kepada umat Nabi, ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kata liman tabi'aka. Dia sebut limanittaba'a. Ittaba'a dengan tabi'a lain, tabi'a kebiasaan. Ittaba' ni dia kebiasaan dan mengikut syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal mu'minin, di kalangan orang-orang yang beriman. Maknanya kita sesama Islam ni sepatutnya ikut Rasulullah, ikut Quran. Kita tak rasa hebat antara kita, walaupun kita kaya, walaupun kita berilmu. Kalau sama-sama mukmin, Rasulullah ini masya-Allah dah kekasih Allah, tapi diperintah oleh Allah kepada orang beriman. Dia kata al-mu'minin. Dia tak kata ila ashabihi, bil ashab, tak, bil mu'minin. Maknanya orang mukmin walaupun dia berada dalam status fuqara, fakir miskin pun, tapi diperintah untuk rendahkan diri, rendahkan hati. Subhanallah. Minal mu'minin. Fa in asauka, jika ayat 16, 216, fa in asauka, maka jikalau mereka itu, asau maksiatlah, asau maksiat. Jika mereka membuat maksiat kepada engkau, makna membuat dosa kepada engkau, oleh siapa? Oleh kaum kerabat ni. Tengok cara nak berkomunikasi. Tak boleh nak perang, tak boleh nak berkelahi. Kalau dia tak nak ikut kita pun, kaum keluarga ni kena jaga juga. Faqul inni bari'um mimma ta'malun. Di peringkat awal Rasulullah SAW berjuang, dia tidak orang kata keras. Jika mereka asauka, asa ni dia tak nak ikut, buat maksiat. Maksiat ni maknanya kalau Nabi berdakwah kepada kaum kerabat dia, pak saudara dia masa dia ayat 214 ni, Nabi kumpul Hamzah, Abu Lahab, semua puak-puak ni, tapi yang menjadi kepala batu penghalang ialah Abu Lahab lah. Dia kata, lihadza jama'tana ya Muhammad, kerana benda ni je ke Muhammad mengkumpul aku pagi-pagi ni, mengkumpul kami pagi-pagi. Lalu dia tarik tangan Nabi sehingga Nabi terjatuh daripada Bukit Safa. Maknanya ada riwayat mengatakan bahawa sebelum Nabi
laksanakan ayat 214 ni, Nabi minta Ali yang telah meluk Islam awal di kalangan anak-anak muda, Sayyidina Ali lah yang meluk Islam awal. Dia minta Sayyidina Ali buat kenduri sikit, buat kenduri keluarga. Tengok di sini kan, dia buat kenduri keluarga. Sayyidina Ali buat, dia meleh kambing, seka, lepas tu dia buat minum-minum. Dan orang mari ramai keluarga dia. Di sini berlaku satu mukjizat di mana ramai orang makan hak Nabi panggil tu dan minum tak habis-habis, cukup-cukup. Dia kata kalau mari ramai lagi pun cukup. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila makan saja Nabi nak start assalamualaikum, semua balik. Subhanallah. Ini berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Start nak cakap assalamualaikum, aku nak cerita sikit ni, balik dah. Cuma balik semua. Tinggal Nabi seorang. Tak apalah. Esok panggil pula Ali buat kali lagi macam hari ni, nak panggil puak-puak ni kan. Panggillah esok pula, maka marilah belaka keluarga Ashirah ni, Al-Aqrabi ni, mari kumpul. Lepas jamu makanlah, kenyang belaka, lepas makan assalamualaikum, balik juga. Tak ada start dah balik. Kan? Panggil pula kali ketiga. Dia panggil, wahai Ali, buat macam semalam dan kita nak panggil. Kali ketiga baru start cakap, tak ada lari hari itu, dia mungkin awal sikit ke, tak cakap dengar. Tapi tak ada habis cakap, Abu Lahab terus jawab, dia kata, lihadza jama'tana, amma lihadza jama'tana, wahai Muhammad, benda ni jakah kamu duk beri makan pada aku tu. Nak beri makan, nak cerita benda ni je. Tabbalak, celaka engkau. Dia bukan setakat marah, tabbalak, celaka engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah ayat surah Tabbat Yada tu, Abi Lahab kan. Maknanya tuan-tuan, benda yang kita boleh ambil kesimpulan, kalau kita nak kumpul keluarga, kita buat hari keluarga, kita nak cerita ke dia apa-apa, kena buat makan dulu kot. Buat makan, lepas makan ceritalah. Kita hak sama-sama Islam ni, lepas makan cerita. Takkanlah kita nak kumpul dia, tak pernah jumpa lama, tiba-tiba kumpul dia, mari-mari ceramah. Satu. Yang kedua, nak ceramah dulu ke nak makan dulu? Kalau Nabi buat, makan dulu baru ceramah. Kan? Kalau ceramah, kadang-kadang kita ceramah dulu, maka marah orang. Hak kita nak sapa pun orang tak dengar. Itu kita kena ambil maklum jugalah kot. Tapi masalahnya kalau kita buat makan dulu, lepas makan dia cabut balik, seperti mana berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Baik, itu fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Jadi dalam pertemuan keluarga ni, kalau mereka tidak nak ikut, kena jawab ginilah, ana ini sesungguhnya aku bari, melepas diri, maknanya selamatlah, kita dah sampai dakwah kita kepada keluarga kita. Mimma ta'malun, daripada kamu lakukan. Ta'maluna syirka di sini. Ta'maluna mimma ta'maluna al-ibadah ghairillah. Apa yang kamu buat ibadat selain pada Allah. Baki lagi wa tawakkal. Ini perintah yang ketiga. Pertama wa anzir, yang kedua wakhfid, yang ketiga wa tawakkal. Okey, wa tawakkal, dan bertawakkallah engkau wahai Muhammad. Tawakkal, lam tawakal itu ada satu dhamir, dia panggil anta. Anta tu rujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah engkau bertawakal wahai Muhammad alal azizir rahim, ke atas Allah yang bernama Al-Aziz, Ar-Rahim, ke atas Allah yang bernama Rahim. Subhanallah, di sini Allah tak sebut tawakal ala Allah, sedangkan pada Allah kan dia sebut sifat dia je, nama dia je. Kenapa
Allah tak sebut? Sebab maklum. Kenapa Allah pilih Aziz Ar-Rahim? Nak ajar kita, bila kita buat dalam keluarga kita amalan dakwah, mereka tak nak terima, jangan marah, jangan kelahi, jangan bermusuh-musuhan. Tetapi kita baki lagi, kita doa kepada Allah, serah pada Allah. Tapi di sini orang yang buat kerja gini, Allah beri dua nilai kepada keluarga tersebut. Pertama, izzah, daripada perkataan aziz. Izzah ni maknanya ada kehebatan diri kepada keluarga itu. Orang yang berdakwah pada keluarga itu, Allah bagi izzah, kemuliaan. Maknanya walaupun keluarga dia tak dengar dia cakap, tapi dia dimuliakan oleh keluarga dia dan disenangi. Kalau tak senang pun makna dihormatilah. Izzah, ada izzah. Orang yang berdakwah kepada keluarga dengan cara ni ada izzah, ada orang kata kemuliaan diri. Dalam masa yang sama, Allah gabungkan nama dia dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim iaitu rahmat. Rahmat kan? Ada izzah, ada rahmat. Rahmat yang Allah redha. Maknanya keluarga yang Allah redha. Jadi tak patutlah kalau kita berdakwah tiba-tiba kita berpecah belah disebabkan dakwah kita makin jauh orang. Nah, disebabkan kita tegur dia, kita bermasam muka. Tak payah. Allah kata, fa in asauka faqul, tak apalah, kita keluarga, hak mu buat tu buatlah, hak aku tetap aku bergerak untuk aku berdakwah. Kita pergi minum-minum sama jelah macam biasa. Jadi baki lagi serah pada Allah. Allah yang akan tunjuk. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Cuma izzah itu ada pada orang yang buat kerja gini. Satu lagi untuk melahirkan nilai ibadat orang dakwah ni ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendakwah ni kalau ikut Nabi ialah allazi yaraka. Bertawakallah kepada Allah yang maha aziz, yang memberi izzah, yang maha penyayang, yang beri rahmat, yang mana juga sifat yang tiga, allazi yaraka. Tiga tu, al-aziz, ar-rahim. Yang ketiga, allazi yaraka, yang dia itu tengok engkau hina taqumu, ketika mana kamu berdiri untuk salat. Di sini kita nampak nilai pendakwah, nilai Rasulullah, nilai orang yang ikut Rasulullah ialah dalam berdakwah kita jangan lupa solat, khususnya solat malam kan, sebab itu nilai kekuatan kepada kita. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia itu dipilih oleh Allah sebagai rasul, tetapi dia tidak lupa bertawakal pada Allah dan tunduk, rendah diri, dan juga menyampaikan dakwah, dan masa sama dia qiyam pada waktu malam. Dia sembahyang seorang. Ayat berikutnya, wa taqallubaka, wa taqallubaka, taqallubaka. Taqallub daripada qalbun, taqallaba. Qalbu makna hati. Hati ni benda yang taqallub. Taqallub ni sekali macam ni, sekali macam ni. Kan, tidak tetap. Jadi sebab itulah kita kena doa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas kehidupan beragama. Di sini taqallub, di sini kata ulama, sembahyang ni taqallub. Taqallub apa makna? Berpindah daripada qiyam, raka', i'tida, sujud, duduk antara dua sujud, sujud, tahiyat. Itu dipanggil taqallub. Ulama mengambil satu nilai perkataan dalam solat Nabi ma'as sajid fis sajidin. Nabi sembahyang ramai, fis sajidin, ramai kan? Nabi rakaat sujud bersama-sama dengan orang-orang yang sujud, dengan sahabat
yang semayang. Maknanya ini menunjukkan salat berjamaah. Cuma kenapa Allah sebut taqallubaka fis sajidin pada orang-orang yang jamaah-jemaah yang sama-sama sujud dengan kau? Kenapa dia tak kata taharruk? Taharruk ni bergerak. Gerak daripada i'tidal rakaat sujud, dia guna taqallub. Kata ulama, menggunakan taqallub untuk menyatakan khusyuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat rakaat sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menandakan bahawa bila kita takbir saja, kan, lepas takbir baca Fatihah, kemudian rakaat, i'tidal, sujud, semua itu mesti jaga hati. Jaga hati. Sebab taqallub daripada qalbun. Makna hati tu khusyuk. Walaupun kita duduk berdiri, kita bergerak, tapi hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu salah satu sebab kenapa dipilih taqallub pada pergerakan. Untuk menunjukkan walaupun kita bergerak begitu pada zahir, hati kena jaga hubungan dengan Allah. Sebab itu kalau rukun semayang tu ada 3 kan? Rukun semayang 13. Tapi dalam 13 rukun tu ada mengandungi rukun qalbi. Rukun qalbi macam niat apa tu kan? Khusyuk. Rukun qauli, bacaan, dan rukun fi'li, rakaat sujud itu. Tetapi dalam rakaat sujud itu Allah menggunakan taqallub untuk menunjukkan bahawa dalam fi'il kita, dalam qiraah kita mesti berhubung dengan hati. Mesti berhubung dengan hati. Tak boleh kita nak lalai lah. Kalau kita semayang, hati duduk kat lain, rakaat sujud, tapi itu ni sesuai dengan ayat yang disebut di sini. Kemudian fis sajidin, bersama dengan orang-orang yang fis sajidin dengan makna fil musallin, bersama dengan orang-orang sembahyang. Ini menunjukkan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang seorang hina taqum, makna semayang seorang semasa sunat, dan semayang berjamaah semasa semayang wajib. Innahu huwas sami'ul alim. Ini pagar ikatan hubungan kita dengan Allah. Innahu, sesungguhnya Allah itu, huwa, dialah, as-sami', maha mendengar. Tuan-tuan ingat tak ana sebut sebelum ni ada 3 nama Allah yang memagarkan kita daripada lalai. Pertama, as-sami', maha mendengar kepada bacaan kita, percakapan kita. Al-alim, maha mengetahui kepada niat hati kita dan kekhusyukan kita. Alim rujuk kepada hati, sami' rujuk kepada percakapan. Satu lagi kita kata al-basir, melihat kepada perbuatan kita. Kita tak cakap, kita buat, itu Allah lebih melihat, basir. Kita cakap banyak, Allah sami'. Kita tak buat, kita tak cakap, tapi kita niat, Allah alim. Gitu. Jadi kenapa di sini Allah menggunakan mengakhiri cerita Nabi dalam berdakwah ini, dalam kehidupan ini, dengan perkataan innahu, sesungguhnya dia Allah, huwa, dia sahajalah, as-sami', dia nilai dakwah kita. Kita duk cakap ni dia nilai, kita duk cakap, kita duk ajak, dia nilai. Oleh sebab itulah dalam berdakwah pun, nak keluar nak ajak orang pun, letaklah hati di depan dahulu. Nak buat apa ni? Nak marah kerana Allah. Nak senyum kerana Allah. Sebab Allah maha mendengar atas ucapan kita, cakap kita. Al-alim, kena niat sebab Allah tahu niat kita, kan? Sebab itu kalau kita letak 2 nilai ini, kalau kita pemarah pun tak panjang, kalau kita rasa sedih pun tak panjang, kalau kita rasa benci pun tak panjang. Sebab Allah yang memelihara apa yang kita cakap, dan Allah memelihara apa yang kita niat. Itu kehebatan ayat ini. Itu setakat tu je lah.
dari sudut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fatawakkal 'ala Allah, ayat berikut ayat An-Naml ayat 79. Fatawakkal 'ala Allah, sama juga tadilah. Dan maka hendaklah engkau bertawakal kepada Allah. Innaka, sesungguhnya engkau tu Nabi lah sallallahu alaihi wasallam, alal haqqi al-mubin, atas al-haqqi. Al-haqqi ni ada 3 makna kan? Al-Islam, Al-Quran, ad-da'wah di sini. Maknanya serahlah kepada Allah terhadap caci maki mereka, teguran mereka itu, kebencian mereka itu. Sesungguhnya engkau alal haqqi. Dalam kita berdakwah kita kan ada ilmu. Ilmu ialah Quran. Jadi kalau kita dah jalan betul alal haqqi, kalau orang marah pun kita kena serah pada Allah. Tak boleh nak kelahi, tak boleh nak bermusuhan. Dalam jaga rumah Allah lagilah nak. AJK tak boleh nak balah, tak boleh nak bermusuhan. Ketua tu kena banyak sabar kan. Serah apa-apa serah pada Allah Subhanahu wa taala. AJK kebajikan dia kena banyak sabar, ketua AJK, ketua semua sabar, ketua atas lagi dia kena sabar, serah pada Allah. Bila kita nak serah pada Allah ni? Bila kita berada di atas al-haqqil mubin, iaitu jalan Al-Quran, jalan Islam, jalan dakwah yang benar. Al-mubin, yang al-mubin ni dia guna mubin. Kalau mabin lain, mubin ni abana yubinu mubin, isim fa'il. Hak yang ada bukti, kebenaran yang ada bukti. Kalau kebenaran yang tak ada mubin, kita tak tahu kita benar ke salah. Jadi al-mubin itu ialah Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran, Nabi, Islam itu sendiri. Wallahu alam. Inilah di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita berhenti setakat tu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita sambung besok. Muka surat 33 nanti insyaAllah. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketika mana kita membaca tasbih kafarah, kita mengharapkan kebaikan dunia akhirat dan mengharapkan Allah jauh daripada kita musibah, khususnya pada musim-musim yang bahaya ini yang menjadi ujian Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.